sambung balik berkaitan dengan apa yang saya postkan dalam FB saya berkaitan dengan Ustaz Abid Liu di Sabah. Tuan-tuan tengok kan apa yang Ustaz Abid Liu postkan, nukilkan dalam FB beliau berkaitan dengan rencana perancangan berkaitan dengan misi bantuan beliau di Sabah, di kawasan sempurna Sabah. Tuan-tuan tengok sendirilah. Saya tak mau cakap bab Red Zone, saya tak mau cakap bab Eskom, kan? Saya nak cakap berkaitan apa yang Ustaz Abid postkan, iaitu bermula dengan sayunya hati. Ustaz Abid itu sayunya hati kerana beliau diarahkan patah balik. Kerana beliau diarahkan beliau tidak dibenarkan masuk ke pulau-pulau dalam sempurna Sabah. Sedangkan Ustaz Abid dah beli semua kayu-kayu dah untuk nak bina sekolah. Ustaz Abid Liu semua dah get ready dah untuk nak bina sekolah. Nak membantu rakyat Sabah di kawasan pendalaman dalam pulau-pulau di sempurna Sabah. Tuan-tuan fikirlah. Saya tak sentuh pun buat Red Zone, tak sentuh buat Eskom. Saya tahu Red Zone adalah kawasan larangan, tetapi tidak menjadi halangan kepada mereka yang ingin keluar masuk dalam kawasan tu. Tak salah. Mereka orang kampung tu yang ingin keluar masuk dalam kawasan Red Zone, yang ingin keluar masuk dalam kawasan Eskom, tak salah. Lagi benar rakyat Malaysia tak salah. Cuma mereka pasukan keselamatan menjaga kawasan tu. Itu tugas pasukan keselamatan, jaga kawasan tu. Baik, kita balik pada Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu merancang untuk nak bina sekolah di kawasan pendalaman dalam pulau-pulau di sempurna Sabah pada 31 Januari 2021. Baru 31 Januari. Saya tengok Facebook dia. Beliau merancang nak bina sekolah pada 31 Januari. Beliau postkan dalam Facebook dia. Beliau wawarkan dalam Facebook dia. Beliau habaq dalam Facebook dia. Nak bagi orang tahu bahawa beliau nak bina sekolah. Sekolah secara percuma. Dan dalam tu juga beliau berhasrat nak cari cikgu-cikgu, ustazah-ustazah yang ingin bersama beliau untuk membantu masyarakat dalam pendalaman di pulau-pulau di sempurna Sabah pada 31 Januari. Dan 1 Januari kayu semua dah sampai dah. Kayu yang Ustaz Abid Liu rancang cari semua dah sampai dah di kawasan yang Ustaz Abid Liu nak dirikan sekolah. Kayu semua, peralatan semua dah sampai dah untuk nak bina sekolah. Dan barang-barang semua dah beli dah get ready dah. Dan 2 hari bulan kemarin, 2 hari bulan pula, maka berlaku menghalang kerja-kerja buat Ustaz Abid. Kenapa tidak halang di belakang mula? Kenapa tidak cakap dari mula? Patutnya halang dari mula. Ustaz Abid nak buat minta maaf. Telefon dia, Ustaz maaf Ustaz Abid, kamu tidak boleh masuk dalam kawasan Red Zone. Kamu tidak boleh masuk ke pulau-pulau pendalaman di sempurna Sabah. Kamu tak boleh masuk. Itu kawasan larangan. Itu kawasan Red Zone. Itu kawasan Eskom. Abang awal-awal. Tapi masalahnya, tak mau abang awal-awal. Tak mau cerita awal-awal ke orang. Itu menjadi masalah, menjadi apa yang saya luahkan melalui apa yang Ustaz nukilkan dalam Facebook beliau. Beliau bersemangat untuk membantu masyarakat Sabah. Adakah beliau silap? Adakah beliau tak tahu kawasan itu kawasan Red Zone? Semua rakyat Malaysia dah maklum. Pendalaman Sabah tempat berlakunya pencerobohan, penculikan oleh Abu Sayyaf. Semua tahu. Tetapi kawasan tu, kawasan Eskom, ada pasukan keselamatan jaga. Pasukan keselamatan daripada Navy, tentera darat, tentera udara, Marine, jaga kawasan tu. Apa masalah? Tapi itu dia lah. Tapi kata saya tak sidik dulu. Saya tak tahu kawasan Red Zone. Saya pun bekas pasukan keselamatan dan pernah bertugas di sempurna Sabah. Saya pernah bertugas di pulau-pulau Sabah. Saya pernah duduk di pulau-pulau Sabah selama 3 bulan. Dalam tu pendalaman yang begitu do'if. Memerlukan bantuan. Apatah sekarang ni, kita dilanda pandemik COVID-19. Kita pula kena PKP. Perlu sangat nak perlukan bantuan. Perlu sangat perlukan makanan. Takkan itu salah.
Saya post berkaitan dengan apa yang Ustaz Abid Liu nuliskan. Ada yang menghubungi saya tadi pukul 8 pagi. Ada yang menghubungi saya mengatakan, oh, ni kali selidik dulu, nak post selidik dulu. Saya tanya dia. Lalu berlakulah perbincangan dengan seorang hamba Allah yang menghubungi saya. Saya cerita, saya postkan berkaitan dengan apa yang Ustaz nukilkan. Bukan saya ikut-ikut post. Saya tak pemetikai pun. Bila ada halangan, bila suruh Ustaz Abid Liu balik, di situ ada something. Kalau suruh Ustaz Abid Liu balik, di situ ada something. Dia tidak ada kaitan dengan pasukan keselamatan, tidak ada kaitan dengan halangan daripada pasukan keselamatan, tak ada kaitan. Pasukan keselamatan, iaitu polis di Raja Malaysia, setuju. Tak menghalang pun Ustaz Abid Liu melakukan tugas dan membantu. Tak ada halangan pun. Tak ada timbul pun bak Exxon lah, tak timbul pun Eskom lah, tak timbul pun bak darurat, tak timbul isu tu. Kita yang pandai-pandai dua bang kata Exxon lah, Eskom lah dan bagai-bagai. Kita lebih pandai daripada orang lagi. Takkan Ustaz Abid Liu tak tahu. Dia pun tahu lah. Dia pun cerdik dah, dia bagi bantu masyarakat duduk berlambak lah. Dia pun tahu lah. Tapi yang menjadi persoalan, kenapa pada 2 hari bulan diarahkan balik? Tengok. Yang rakyat Sabah perlukan bantuan. Rakyat Sabah perlukan sekolah. Pendalaman di Pulau Sempurna perlukan sekolah untuk nak ajak mengaji. Kita dah cerdik dah. Orang nak cerdik, biar pergi kita ajak mereka. Jangan kita fikir terbolok kita aja. Jangan fikir apa Ustaz nanti dia rancang semualah. Dia dah buat preparation siap dah. Orang ada tim dia. Yang kita pandai-pandai duk tuduh kata, oh, kalau ni tolong selidik dulu, jangan post ikut dan dengan mengundangkan kebarahan. Apa dia hampa ni? Hampa cakap pandai. Nak komen cakap pandai. Tapi bila ajak telefon saya, sembang saya, oh ya ke? Oh ya ke? Baru ya ke? Bila telefon saya terang satu-satu, baru ya ke? Ingat, apa yang saya postkan berkaitan dengan apa yang Ustaz Abid Liu nukilkan melalui ASB dia. Tuan-tuan tengok, bermula 31 Januari sehingga 2 Februari. Takkan masa tu tak kacau. Halanglah awal. Orang miskin perlukan bantuan, hampa kaya berlambak lah, tembolok penuh lah, poket penuh lah. Apa nak halang orang pula? Dia reti lah dia buat kerja dia. Bukan baru hari ni buat kerja dia. Saya pernah berhubung dengan saya pun berhubung dengan dia. Saya buat ada berhubung dengan dia. Ada kalanya duk sembang dengan dia. Fikirlah. Ingat, orang nak buat baik, jangan bagi mereka yang cuba fikir. Tentu pendalaman sempurna Sabah, kawasan Sabah. Keberangkalian ianya ada kaitan dengan ... Keberangkalian ada kaitan dengan ... Tuan-tuan fikir ambil lah. ... datang apa? Fikir ambil lah. Kalau kita betul-betul follower Ustaz Abid Liu, kalau kita betul-betul sayangkan perjuangan Ustaz Abid Liu, kita cuba takrifkan, kita cuba takwilkan, kita hati akan ungkapan setiap baik-baik ungkapan yang dikeluarkan, yang dilukirkan oleh Ustaz Abid Liu. Ukirkan. Cuba betul-betul. Cuba hayati betul. Dia tak kata pun sebab Red Zone. Dia tak kata pun sebab Eskom. Dia tak kata pun sebab PKP. Apa-apa tak kata pun. Yang dia kata sebab kayu-kayu dah beli. Sekolah tak boleh nak buat. Ditangguhkan. Sepasal berpatah balik. Takut nanti akan disaman 100,000. Dan penjara 3 tahun. Itu yang dia ukirkan. Kita takwil. Kita sembang buat tajuk itulah. Bukan tajuk lain pun. Kalau tak boleh buat sekolah atas laut, berlambak rumah-rumah mereka tu baja laut tu, mereka buat apa? Tidur atas bot. Mereka pun tidur atas kapal. Mereka pun tidur atas rumah juga. Darat buat dah, laut buat dah. Saya ni orang pernah bertugas itu. Saya kenal baja laut. Saya kenal baja darat, semua saya kenal. Saya tengoklah kedaifan, kemiskinan mereka semua. Kita tengoklah, mereka perlukan mereka mendambakan. Mereka mendambakan bantuan, mendambakan makanan, mendambakan RM1 untuk meluruskan kehidupan di sana. Di saat kita dalam PKP. Fikir. Bukan kita bertikai apa pun. Fikir.
Terima kasih kepada yang sedang mengikuti live saya ni. Saya minta maaf lah. Sebab saya ni mungkin ada sedikit kekasaran bahasa. Saya bukan apa. Qulil haq walaka namuran. Saya nak kata benar oleh pahit. Dan Allah berkata, kan? Allah suruh kita berlaku adil. Allah nak kita innallaha bil adli wal ihsan. Allah suruh kita adil dalam segala perkara. Allah suruh kita ada ihsan setiap apa kita buatkan. Janganlah kita berlaku kekhianatan. Dia kena khianat dengan rakan-rakan. Jika situ ada pengkhianatan, hentikanlah khianat itu. Jika situ ada sikap cemburu, tak puas hati, iri hati dengan apa yang saudara kita lakukan, hentikanlah. Kerana ianya adalah satu perbuatan majmumah yang boleh merosakkan diri kita. Patut kita bangga Allah utuskan seorang hamba Allah yang bernama yang daripada asalnya orang non-Muslim masuk Islam, lalu berjuang mengangkat martabat Islam, lalu berjuang menyebarkan syiar Islam, lalu berjuang boleh mengislamkan orang-orang bukan Islam. Patut kita bangga, kan? Jangan kita ganggu. Bagi mereka yang ada niat nak ganggu dia, hentikanlah. Kau kamu orang kaya sekalipun, kamu ada kuasa, tapi kamu tak jalankan kuasa kamu dengan sepenuhnya di kawasan pedalaman Sabah. Bagi mereka-mereka yang ada kuasa, yang ada hak ke atas pendalaman Sabah, di pulau-pulau di sempurna Sabah, kamu tak mampu melakukannya, bersyukurlah kerana ada orang yang untuk bantu kamu, untuk meringankan beban kamu. Kalau situ kamu katakan kawasan salah, tak boleh masuk, kawasan bahaya, kawasan Abu Sayyaf, situ kawasan tak selamat, tanya kamu, bagaimana pula ketika kita nak mengundi? Bagaimana pula sebelum ni ada pihak raya perlukan undi? Bila nak cari mengundi, nak perlukan undi, boleh pula kamu isytiharkan, kawasan itu selamat, penduduk semua boleh keluar dengan selamat, boleh turun buat pengundian dengan selamat. Bila kamu nak bagi orang nak undi kamu isytiharkan kawasan selamat. Kalau kamu perlukan undian mereka-mereka semua untuk mengundi kamu kata kawasan selamat. Kawasan telah dijaga dengan selamat oleh tentera jaga, polis jaga, navy jaga. Kamu arahkan mereka keluar untuk undi kamu. Kamu isytiharkan kawasan selamat. Bila dah habis undi, orang nak pergi tolong, kamu isytiharkan kawasan tu kawasan tebusan lah, penculikan lah dan bagai-bagai. Apa ni? Ni pentingkan diri sendiri. Jangan pentingkan diri. Bagi mereka yang ada kuasa di kawasan sempurna Sabah, jangan pentingkan diri sendiri. Maaf cakaplah, jika ianya ada kaitan dengan sakit hati. Kalau tidak ada kaitan dengan sakit hati, biar-biarlah. Kan? Ingat. Kan? Sekali lagi, kalau masuk azan dah, ada azan ni Johor lah, ikhlas dia katakan, apa yang saya postkan dalam FB berkaitan dengan Ustaz Abid Liu, saya petik daripada apa yang Ustaz Abid Liu nukilkan. Saya ambil, saya sambung daripada yang apa yang Ustaz Abid Liu nukilkan, iaitu sayunya hati ini. Jika kalau kita benar-benar follow Ustaz Abid Liu, hayatilah perjuangan dia, hayati ungkapan tulisan dia. Jika kita sayangkan Ustaz Abid Liu, hayatilah, takwillah apanya setiap ungkapan yang Ustaz Abid Liu nukilkan dan postkan FB. Jangan kita sekadar baca saja, tapi kita tak menghayati apa Ustaz Abid Liu nukilkan. Kita hanya sekadar rakan FB saja. Ingat. Hentikanlah. Maaf cakap.